warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Terima kasih kepada pengacara majlis yang dihormati Tuan Rosli, ini Tuan Sri Indri Mastuti tak ada ya? Itu bukan tadi ya? Kita tengok program ni ASP Sri Indri Mastuti binti Mat Devi. Tak ada yang malam ni? Dia anak tu? Gaya. Ada gaya. Rekan-rekan kepada bakal dan seterusnya, tentu dan perempuan, saudara seagama, ukhwah Islamiyah yang saya muliakan. Pertama, agama dan selamanya sama-sama kita panjatkan rasa syukur kerana pada malam yang berbahagia ini yang mungkin dan yang hidayahnya untuk kita berada di sini, naik bukit resort. Saya beragak tadi betul ke jalannya. Ini kawan sendiri lah, katanya tak jauh, sebab rokok kan tak habis. Ya, mana tak habis, dia minta rokok atas jiwa tak habis. Kita apa tak sampai lagi. Ya, alhamdulillah, sebab dia sembok tu sekejap ada, sekejap tak ada. Ya. Saya dah lupa ke sini. Lama dah lah datang ke sini dulu ni. Tapi alhamdulillah, bersyukur kerana kita dapat bersama-sama tunaikan solat maghrib berjemaah. Cuma dalam kesempatan ini ingin saya rakatkan tahniah dan juga syabas kepada pihak Malaysia yang telah melaksanakan program yang baik untuk kita, bukan untuk orang lain, sebenarnya untuk diri kita sendiri. Dan terima kasih juga kerana menjemput, sebenarnya bukan saya, orang lain. Tapi ibaratnya dia tak ada batu, emas pun jadilah sebagai ganti. Dan begitu. Secara santai je, sehingga kita nanti waktu isyak, yang lebih tak boleh. Sebab malam ni kita nak barbecue kijang dengan apa ya? Kijang. Ya, kijang mausa kan? Tidak boleh lama-lama kan? Memanglah kalau kita syarahan di ceramah ni tak boleh lama sebenarnya. Lepas tu kalau TikTok perlu 2 jam, orang tak tengok. TikTok dah sekejap je, seminit 2 je. Dia memang begitu. Jadi memang suasananya tak sama kan? Semua tak sama. Jadi saya pun sebenarnya untuk tajuk yang dibagi itu berat juga kan? Tajuk bagi saya sebab tu saya buat bawa. Untuk salah saya, tajuk diberi ialah fiqh mu'allaf. Fiqhul mu'allaf. Tinggi itu sebenarnya. Ya. Cuma bahasa mudahnya kita nak faham fiqh itu atau fiqh itu. Dalam bahasa mudah kita ialah faham. Kita fiqh ni faham. Itu sebenarnya. Jadi bila kita fiqh mu'allaf, so faham mu'allaf. So apa yang kita nak faham tentang mu'allaf itu? Ya? Sebab itu Nabi sebut kepada kita, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din. Sesuatu yang Allah kehendaki baik, insya-Allah Allah akan fahamkan dia dengan agama. Maksud orang yang faham agama, insya-Allah baik. Sebab itu fiqh itu maksudnya ialah faham. Ya? Jadi kita ambil faham. Kita ambil faham apa tu.
dikaitkan dengan mu'alaf, sudah pasti yang ada di hadapan saya ini sudah berapa tahun, sudah 10 tahun ya, itu baru semalam, wallahu a'lam. So, saya tak dapat data itu ya. Tapi maksudnya kita dah ada istilahnya, mungkin bukan mu'alaf ni dah ini kita dah masuk dalam mukallaf, bukan mu'alaf lagi ya. Mu'alaf ni ialah yang baru dina dengan Islam, yang baru dina ya. Dan tambahan saya di bahagian dakwah telah diberikan peruntukan yang besar ya, di bawah hadiah zakat itu, iaitu menguruskan asnaf mu'allaf. Tahun ini ditambah lagi, walaupun tahun lepas belanja tak habis, buat COVID tak boleh buat aktiviti secara bersemuka kan, jadi tak banyaklah duit keluar ya. Tapi tahun ini ditambah apa, saya ingat nak dapat kurang sebab belanja tak habis ya. Tahun ini tambah lagi ya, tahun ini saya diberikan peruntukan 4.5 juta untuk dihabiskan kepada mu'alaf ni dengan skim yang bermacam-macam. Saya ingat rakan-rakan yang untuk saya di pejabat ya, kita boleh susun aktiviti. Terlepas saya ingat pihak Angkatan Tentera, ADM, Soldier Allah, Hussein Askar ya, untuk company apa saya ingat di sebelah penting sana. So dia buat program untuk mu'alaf anggota dia. Dia bukan bulan macam ni juga, ini 30 orang ya, bukan 30, 35 orang ya. Buat dia hotel pada Taipei ya. Juga ada sebut pada ustaz kita yang datang ke saya, boleh kan, boleh kita buat gunakan bajet tadi. Memang saya tahu ni memang saya target nak habiskan target anggota itu kan. Dan saya pun dah bincang dengan pihak Ustaz juga sebenarnya, pihak bakar, kita akan buat secara siri mungkin ya, kita akan buat secara siri dalam kelas ataupun kita jadilah 3 hari kita kumpul ya, kalau tidak ada halangan daripada pihak pasukan kita boleh kumpul di sini ya, untuk bincang sama-sama kita. Yang pentingnya macam kita tadi, untuk pekahkan itu, untuk fahamkan agamanya. So itu Islam ini adalah disebut sebagai way of life. Way of life iaitu cara hidup. Cara hidup maksudnya semuanya berasaskan kepada Islam itu. Itu bukan hanya sekadar itu saja. So itu bukan sekadar mu'alaf. Yang dalam mu'alaf pun, yang dalam mu'alaf pun masih lagi tak faham Islam itu secara sebenarnya. So itu hidayah yang tuan-tuan dapat syukur kerana itulah ataupun landasan yang betul yang kita dah lalui ini, insya-Allah kita sampai ke garisan pertama. Doa supaya kita tidak diubah kan. Itu kalau dalam solat, lepas solat kita tadi Imam tak betul lah doa tu kan. Kalau doa yang kita boleh lazimkan selepas solat iaitu ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ta'atika. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan sabit maksudnya tetapkan ya hati kita, qalbi ya, hati kita atas agama kamu iaitu Islam dan juga taat kepada Allah. Dia amalkan. Sebab ialah cerita yang saya nak kongsi di sini bila berhadapan dengan para mu'alaf ini, berbagai etnik yang ada ya, kalau kita di Perak ini Chinese, Indian dan juga Punjab, Sikh ya, dan juga suku kaum asli yang berbagai suku kaum ya, ada Kenyah, ada Semai, ada Kensho, ada negeri itu tak ada, negeri itu kita di Perak tak ada, negeri itu belah Pahang tak ada, Semai pun belah Pahang, kita belah Perak tak ada. Yang kebanyakan ialah Kenyah dan Semai. Bahasa masing-masing tak sama bahasanya, ada bersama pun tak sama, ada pedalaman yang berbeza ya. Jadi macam-macam kaedah lah, bahasa kaedah yang kita lalui. Yang paling saya risau adalah untuk kembali ke agama asalnya semula. Yang kita tak nak tu sebenarnya ya. Kalau macam kes yang betul-betul tu di dalam negara kita, kalau contoh saya ingat ya, kisah Ridwan kita, kisah
Ridwan dengan anak-anaknya tu kan. Beliau tu yang mengubah senario perundangan negara, mengubah senario perundangan tu. Dia tidak ada lagi istilah dipanggil apa namanya, banding presiden. Berubah ya, daripada kes yang asalnya yang dulunya kes Dewasini itu dah ubah berdasarkan keputusan kes Ridwan ini. Jadi sikit perundangan negara dah berubah ya, di situ lah kan, kita pergolakan yang berlaku kan. Namun dalam kes tadi juga lah, hari ni yang kes seorang malam kita OKU isu yang saya latih dia sebagai guru agama dakwah ya, untuk berkata santuni golongan OKU menggunakan bahasa Islam, bahasa isyarat ni. Tapi adik dia tinggal dengan keluarga yang bukan Islam. Ini pada Bukit Gajah sana. So, apa yang berlaku, keluarganya seolah-olah menggunakan dia ya, untuk kehidupan keluarga dia. Sudah duduk serumah daripada alam yang dia dapat tu ada ke situ. Jadi dia jadi tekanan, stres ya, sehingga dia nak mencederakan diri. Ialah kata orang puji cinta lah, untuk sekolah puji cinta dia nak potong buat nanti dia lah kan. Jadi kita pun kes tu dah 23 lepas ya. So kita cuba selamatkan dia, bawa dia, ada cikgu, guru sekolah dia dulu kenal dia. So tempatkan dia di rumah cikgu tu. Jadi keluarga dapat tahu, dia buat report POL 55, report polis itu kan, mengatakan kita colek anak dia. Jadi kita uruskan supaya kita pergi ke cakap tadi, dia bawa ke kampung Tawas tu ya, Tawas untuk buat report. Nanti dia dah lebih 18 tahun sudah ada isu colek tu kan. Untuk kata buat report untuk kata kita panggil depend diri dia lah, yang dia mungkin kita sukarela, suka hati, ataupun bukan suka hati, dia sukarela untuk keluar rumah ya. Itulah suasananya. Dan kita di Perak ni memang kita tak ada dipanggil pusat perlindungan, rumah perlindungan, kita tak ada kan. Yang ada di Malaysia pun tak banyak. Yang saya ada tempat ialah di wilayah dan juga di Selangor ya. Lain-lain negeri tak ada. Sebab dia menyebabkan perundangan, menyebabkan pendidikan masyarakat. Itu isu yang menyebabkan mu'alaf ini. Namun yang tajuk yang kita nak bincang ialah mu'alaf kan? Bila orang baru mengenal Islam, so apa yang kita nak sampaikan? Mungkin Ustaz daripada bakal kita di sini, di semua bakal baik ni Ustaz Azmi, saya kenal dia ya, kira-kira turun-turun semangat, so bakal baik. Cuma kita mengenal masalah kaki ni jadi lain. Tapi kaki dia yang lain okey, soalnya kan yang lain okey. Jadi apa yang kita nak faham? So itu di dalam fiqh kita ada disebut sebagai fiqh aulawiyat. Kita bilang kan, fiqh aulawiyat iaitu fiqh utamaan, priority. Apa yang kita nak ajar kepada mu'alaf ini, dia tak boleh bagi kepada benda yang terlalu dalam sampai dia tak boleh nak follow, tak boleh nak ikut. Sebagai contoh sebagai contoh nak faham fiqh muamalat ya, fiqh aulawiyat ni, fiqh utamaan. Itu dalam bab kita menggunakan solat, iaitu sembahyang kita. Jadi berkat Allah, berkat mu'alaf ini, saya kan di sini tak nantilah benda tu sebenarnya. Saya yakinlah yang dari sini semua dah ada. Tadi pun duit semua dah boleh ikut lah, boleh follow lah ya. Contoh dalam bab solat ya, apa perkara asas yang kita nak minta semua alam ni belajar dulu. Bukan kita nak minta dia hafal doa iftitah contohnya, tak perlu lagi. Surah utamanya apa? Iaitu suratul Fatihah. Kita suratul Fatihah
Sebab dia adalah rukun di dalam solat. Contohlah, untuk kita nak faham yang kata awlawiyat tadi tu, utama nombor satu kan? Itu bila macam zikir Quran dan sebagainya, dekat awal mungkin kata di sudut kena fahamnya ialah apa kita panggil nombor satu rukun fi'li, qauli dan juga qalbi. Qalbi niat lah, itu jangan masalah ya, dalam bahasa apapun rukun masing-masing tak ada isu kan. Jelas, waktu kena dijelaskan tak semesti sahaja aku semayang itu bahasa Melayu, itu bahasa Melayu kan. Kalau kita baca buku memanglah buku dalam bahasa Melayu, sahaja aku semayang kan, tapi sebenarnya bukan itu. Apa saja yang kita niat ikut bahasa kita, sebab Allah Maha mengetahui kan apa yang kita niatkan. Ada masalah ya, ada masalah. Itu kena clear. Nanti contohnya yang tak biasa, yang kata tak pasal baca bahasa Melayu, nak kena hafal yang tu. Itu yang perlu jadi kata kita faham di segi keutamaan yang mana satu kan. Itu contoh saya nak jelaskan bahawa yang disebut fi'il mu'allaf itu yang perlu diutamakan kena ada. Maksudnya pengajar ataupun pembimbing ni kena tahu macam itu. Lepas kalau kita di Perak ini, kita ada dipanggil mubalik, kita ada mubalik Islam dilatih oleh Majelis Islam. Fa'amain kita ada 53 orang ya, dan kita tempatkan di beberapa asli dan juga di Kadimah atau tempat agama. Kita ada penggerak masyarakat orang asli ya, seramai 57 orang. Itu adalah lantikan daripada pihak yakin di Ucap Pemuda Islam Malaysia, yang ditempatkan di Perak ini 57 orang. Tapi sebab nama itu penggerak masyarakat orang asli, maka memang orang itu ditempatkan di perkampungan orang asli, KOA ya, kampung orang asli. Kita kampung asli kita itu pun tak cukup. Sebab kampung asli di Perak ini 270 kampung. Yang ada ialah 57 orang. Ini seorang terpaksa kampung 23 kampung. Di negara itu ada kampung hakiki yang kita jaga, dan ada kampung dipanggil kampung seliaan. Memang tak cukup lah. Memang tak cukup apapun, itu cukup kerana ada juga agensi yang kata turut membantu di dalam kita mengembangkan kata bahasanya dakwah ini. Ini adalah salah satu daripada sifat ataupun yang menjadi kewajipan ke atas setiap individu, iaitu waris Nabi, iaitu sampaikan yang baik. Sebab Islam itu agama yang baik. Allah akan ingat kepada kita, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Siapa yang mencari selain Islam, Allah tak akan terima. Untuk digunakan balan itu maksudnya tidak tu tidak macam mana, tidak selama-lamanya. Alhamdulillah kita syukurkan kita berada di atas jalan yang betul. Mungkin tuan-tuan, mungkin keluarga ada lagi yang belum menerima hidayah. Kita sentiasa berdoa mudah-mudahan. Dan sebab hidayah itu bila Allah. Sebenarnya kalau kita baca sirah pun, bagaimana Nabi cukup sedih kerana pak saudaranya, kalau dalam bahasa sini kata pak makan, peliharanya dan jaganya, sampai akhir hayatnya masih juga tidak dapat mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu Allah beritahu, Nabi jangan sedih sebab Allah yang punya hak untuk memberikan hidayah itu. Tugas kita apa? Tugas kita sampaikan. Itu dia. Jadi sampaikan. Tak mahu nanti kita dipertanggungjawabkan. Contoh ada kampung A di pucuk negeri di Perak ni, kampung hulu sangat. Di sini hulu dilentuh tadi kita nak masuk ikan. Hulu dah tadi. Jangan sampai tak sampai surah Islam tu. Itu kita nak jawab. Sebab itu kalau dalam pendekatan fi'il mu'allaf itu, perkara utama ialah mesti dimantapkan dari segi internal dalaman, sebagaimana yang berlaku kepada zaman Rasul SAW, iaitu dikukuhkan di sudut akidahnya. Itu
itu kalau kita perhatikan sirah Rasul itu kan 10 tahun memang di Mekah dimantapkan sirah akidah. Dia tak beratkan di segi aktiviti syariah. Jadi sedia maklum Islam itu dia akan cabangnya akidah, syariah dan juga akhlak. Ya, begitu. Jadi akidah itu adalah utamaan, namun tidak mau mesti dirobohkan dulu. Sebab itu kalau kita baca sirahnya, bagaimana sahabat-sahabat Nabi, siksa macam mana sekalipun, dia tak balik, dia tak beranjak. Tawarlah apa sahaja tawaran, baik tawaran wanita, baik tawaran harta, baik tawaran apa saja, semuanya mereka tolak. Sebab pokoknya dalaman. So, dalam itu kita tak nampak, kita dia yang tahu. Contoh yang sebutkan tadi kan, kita minta supaya Allah tetapkan hati kita, ya, dinikah waktu hatikan, itu doa kita, kan? Okey, saya rasa terletak untuk kita tengok dah. Lalu saya jangan pakai jam, di malam ni kita dapat tengok. Sebab dia, Ustaz Azmi lah, Ustaz Azmi dia kalau buka mat, kalau tak cukup 3 jam, memang tak mampu lagi. Itu Ustaz Azmi, saya kenal dia. Sebab itu dia tak ditukarkan ke mana-mana lagi. Dua kali berak sudah fikir. Gurau dia kan. Okay. Jadi tujuan apa yang kita nampak di sudut ketika buka asas itu. Ini bukan sesuatu mu'alaf. Dan dah lama pun, kalah pun masih lagi kelabasa. Masih lagi kelabasa. Kan? Basicnya yang perlu suatu dia jangan sampai ke peringkat kita kata mendalami di peringkat awal itu, kan kita dah nak lojak sampai ke makam yang tinggi. Itu yang akan pergi ke ajaran sesat tu. Dia akan pergi ke situ. Kita bawa ni berak cukup TikTok lah, kan? Bawa ni kes di Mu'alim tu dengan sama PDAM juga tu sebenarnya perjuangan khas. Kita dah boleh ada debat di situ. Itu semua tak boleh, tak bukan kerana nak mendekatkan diri takarrub istilahnya, sampai yang kata dah jadi sesat. Sampai sesat macam mana? Iaitu sampai ke peringkat segala ibadah yang lain, khususnya solat Jumaat tak wajib, solat tak payah buat tunggang terbalik semuanya, rukuk sujud tak payah, ya, hanya cukup dengan nawaitu saja. Niat je. So hati-hati kalau yang macam ni. Sebab nak mudah saya memanglah digunakan asas Islam itu mudah. Kita sampai solat pun nak mudah juga. Mudah macam mana? Iaitu dengan niat. Digunakan dalil apa? Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu dengan niat. Betul hadis tu. Hadis sahih lagi. Kan? Tapi tafsirannya salah. Tafsirannya salah. Tapi yang kita herannya, kenapa ada pendokong, kenapa ada pengikut? Itu yang istimewa itu. Ya, dan soalnya kenapa orang boleh ikut? Ya, pelik sungguh. Saya itu yang menjadi tanda soalnya. Sebelum memang lama juga ada pemerkosaan dan juga penawaran. Ya, hampir 10 tahun. Saya katakan dakwah ini baru ditukarkan tahun 2019 pertengahan. Baru nak masuk 2 tahun lebih kurang lah. Kan? Ini kalau anak tadi 2 tahun baru nak bukan tidak, tapi dia nak rida, kan? Tapi cakap teror lagi lah, kan? 2 tahun cakap teror lagi, kan? Tapi saya lama di bagian proposal tu, kita berdatang Islam ni, dia di bahagian perkosaan, ya, dan juga penawaran. Tapi sekarang kadang-kadang kita dah berubah dulu suasana lain. Tapi sekarang ni suasana lain. Memang saya mesti ingat ada kes saya boleh contoh ingat kalau di Ipoh, ya, bagaimana seorang cikgu perempuan mengaku dirinya adalah seorang Nabi, ya, namanya Maryam, cucu Nabi Maryam. Saya hadir di situ, kita pergi ke pejabat untuk ambil statement, kan, information dia, soal sesat. Saya provok dia, dikekam sangat, dikawal sangat. Kalau saya ingat, gila, kerja ini saya ingat, dia dikekam sangat, dia tahu buat pada, ya, dibudak. Tapi secara kebetulan Allah pelihara juga lah mungkin. Secara kebetulan yang dia mudah itu, saya tunjuk nak ambil apa tak tahu. Masa saya tunjuk,
Yang kita kawan saya di belakang. Dia lah. Kena mudah dengan Nabi Maryam. Kan? Itu kita bawa semua sekali kita dah selesai. Sakit, salah dan terhukum, tapi itulah dulu kena mengundang manajemen wilayah kita di mahkamah syariah, dendanya sikit, dia tak macam di mahkamah sivil, kan? Rendah sangat. Mohon tak ada masalah lah. Ya, juga biasanya bila untuk kesalahan yang pertama, dulu hakim syar'i kita pula hakim mahkamah syariah sebenarnya lembut, tak ada bagi maksimum, betul, tak ada bagi maksimum. Kan? Biasanya kalau jawab pun sayur dia. Ya? Walaupun maksimum, contoh maksimum boleh sampai ke peringkat 356. Ini 356 maksudnya 3 tahun penjara, RM5,000 dan 36 kali sekatan. Cakap ini tuan-tuan pernah dengar di mahkamah syariah, hakim tentukan sebab. Yang ada kes itulah ketika keluinan, ketika marah tu. Kes di Pahang. Di Pahang, itu kes. Itu memang saya sendiri hakim yang betul itu. Ya, kawan-kawan saya juga, saya selalu provok kawan-kawan saya tu yang jadi hakim ni. Sebelum ini dia kalau jadi hakim juga. Tapi saya rasa saya tak layak jadi hakim sebab saya ni nakal sikit. So, dia laga hakim tak boleh. Saya ni jadi nakal tak boleh. Ya, sebab tu saya tak nak jadi hakim. Ya, jelas. Sebab macam tu, opernya masa kita muda. Sekarang kalau oper, mungkin saya terima kot. Kalau saya dah tua dah, kan? Jadi kes Nabi ini, kan? Saya ingat kenapa ada pengikut, tapi pengikut tak amat seorang dia, kawannya juga. Soal Siddiq, yang terbelakangnya, rupanya Ibu Maryam ni, kan? Dia putus cinta kerana putus tunang. Jadi kata, contoh kalau dia kata dia terima wahyu, kan? Dia bangun kita ada simpan lagi. Memang cantik dia punya tulisan bahasanya. Yang bila dia dapat wahyu, dia akan tulis. Pertama dia akan hantar kepada BDPA Datuk Nabung. Kemudian dia akan hantar kepada Perdana Menteri. Bukan jalan-jalan dia hantar tu, yang dapat wahyu tadi tu. Okay. Kemudian terus kepada Ketua Untuk Menajaki. Kemudian kepada Bukti Perak, Pengarah Jawatan Agama Perak, juga kepada Ketua Kuasa Perak. So saya orang kenal yang dia akan hantar wahyu dia dapat. Memang kalau kita baca, jadi cikgu kan kita baca dan sebagainya, memang bahasa yang menarik. Kalau silap-silap kita baca, boleh tertarik sebenarnya. Ya? Tapi sebab kita dia ajar bahawa usul itu adalah seorang lelaki. Itu asasnya. Itu bagi fiqh mu'alaf ni, kerana asas itu kita jangan bolak-balik lagi. Kita pegang betul-betul. Itu maksudnya kita fiqh mu'alaf tadi, yang fiqh awliya tadi, kita pegang yang betul itu. Kata usul, pasti lelaki. Kalau perempuan yang mendakwa, dia adalah Nabi juga Rasul itu dah tak betul. Jadi kita tolak sepatutnya. Ya. Contoh yang kita kena nampak bahawa pada saya perempuan dengan bimbingan daripada rakan kita, daripada pakar, ya, daripada anggota sendiri pasukan, sentiasa guide pada itu. Dan itu maklumat saya baru terima warkah daripada Jawatan Kuasa Syariah, bahasa yang lain disebut Jawatan Kuasa Fatwa Negeri, bahawa had mu'allaf, yang dikatakan mu'allaf itu di Perak ini sebenarnya daripada saat dia mengucap 25 syahadah yang rasmi sebagai seorang Muslim, hanya had yang dari kebiri juga dia dapat surat itu. Ya. Tuan-tuan berapa tahu dia kata mu'allaf ni? Berapa tahu kata? Sudah tahu. Dan dia tak sama antara negeri. Jadi satu hal juga lah. Ya. So dia balik kepada kata Jawatan Kuasa ataupun Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Ya. Bukan di dalam perlembagaan
dan juga undang-undang negeri kita. Kan? Jadi Perak ini had ta'lif ataupun had yang kita seorang mualaf itu ialah untuk tempoh 3 tahun saja. 3 tahun saja. 3 tahun maksudnya bukan mualaf ke tidak. Kan? Ada negeri yang letakkan 5 tahun, dan ada negeri yang had mualaf itu ialah 10 tahun. Saya menerima itu putusan itu sebagai satu cabaran, iaitu kita pastikan bahawa dalam tempoh 3 tahun setiap mualaf, setiap individu yang mengucapkan kalimah syahadah yang menerima Islam ini sebagai anutannya, sebagai pegangan hidupnya, sebagai gaya hidupnya, way of life tadi, kan, dapat memahami Islam yang asas itu. Asas tadi, asas dia yang mendalam, itu memang selepas itu. Kan? So itu kita cuba ubah modul untuk pengajaran kepada mualaf ini. Ringkasan ialah AFIM, itu asas pengajaran Islam mualaf. Yang asas pengajaran Islam mualaf, saya cuba kita labelkan kepada 3 peringkat. Iaitu tahun pertama itu asas, tahun yang kedua kita perlu pertengahan, dan tahun yang ketiga ialah lanjutan. Jadi kita cuba bina modul supaya ada peningkatan dari segi faham Islam itu kepada seorang mualaf. Dari segi akidahnya, dari segi fiqahnya, usul amalan kehidupan seharian, dan solat dan sebagainya itulah. Dan juga yang utama sekali ialah kita nak bimbing itu berdasarkan kepada ciri yang ketiga, iaitu akidah syariah tadi. Dan syariah tadi kalau kita nak pecahkan, dia ada 4 cabang yang besar. Jadi ibadah, amalah, munakahah, dan juga jenayah. 4. Okay, ibadah, amalah, munakahah, perkahwin, dan juga jenayah. Itu semua dah dimaktub di dalam cara kita nak hidup atas dunia ini. Sebab ibadah kita kata solat semua tu. Muamalah yang kita jual beli, macam mana nak gadai, macam mana nak pinjam, nak takaful insurans macam mana, semua dah ada lah. Semua dah ada sebenarnya. Kan? Okey, bab nikah kahwin pun dah dijelaskan. Bagaimana kehidupan suami dan juga isteri. Sepatutnya pada saya, walaupun kita agak bimbang kerana jatuh perceraian sama dalam musim COVID ini agak mengejutkan, kerana tempoh masa COVID ini bila PKP lagi banyak dan tercerai. Kita tak pasti apa sebabnya. Kan? Namun memang pernah diwawarkan, pernah ada di dalam media akhbar kita. Kadang-kadang sebab yang berlaku perceraian di antara suami isteri itu yang tak munasabah langsung, tak munasabah, itu boleh berlaku cerai. Okay? Ada banyak, saya lebih dari 15 asbab, sebab yang tak munasabah yang pernah dicatatkan di Mahkamah Syariah kita. Yang saya ingat, dan memang diletak pun dekade 21, waktu saya ingat, sekitar tahun 5-6 tahun lepas lah, yang kita punya asbab yang dicatatkan di dalam media akhbar kita. Saya akan sebut juga pijak dan nama munasabah ke tidak. Suami ceraikan isterinya. Okay, alasan suami cerai isteri yang tak munasabah ini, saya ingat sampai hari ini, iaitu disebabkan minta maaf perempuan, minta maaf perempuan, so perempuan isteri, kan? Kita yang perempuan ini dan lelaki ini suami, kan? Jadi suaminya ceraikan dia disebabkan sebab tak gawat, tapi kita sebut juga kan. Sebabnya ialah punggung atau punggung. Mungkin kita punggung lah, kita berdua, kita orang bedah lah kan. Okay. Punggung isterinya berutu. Apa munasabahnya? Punggung isteri berutu diceraikan. Tak munasabah langsung. Kan? Kalau hantar bini hang dengan punggung-punggung tu, susahnya di kedai beli hantar pasir tu, ada yang banyak nanti lah. Sebenarnya kita pijak lah kan. Tapi itu alasan
pernah dicatatkan. Okay? Catatan kata Al-Sabah Hakiman, kata Sabit Sarai itu. Ya? Tak pernah sabar masuk kan? Tak pernah sabar masuk. Tak tahu lah saya terbangnya suasana perbuahan. Dan kita lihat Allah dah turunkan Al-Quran sebagai panduan kita, iaitu untuk hidup suami isteri. Yang titip dah lama dah, sebelum Pak Tertunya lama dah. Ya, bentuk asas kepada mu'alaf, paling tidak kita memang kena didik supaya dekat dengan Quran. Kalau tidak, contoh dalam modul kita pun Al-Quran itu masa untuk diajar lebih daripada yang sirah dan juga seperti kita akhlak di bawah itu. Kan? Tapi Quran memang waktunya lebih. Jadi kita nak pastikan bila kita dapat membaca Quran, bukan sekadar malam yang bukan malam pun Quran pun minta buka ramai lagi. Dia tak nafikan. Kan? Tapi bila kita menjawab kita, jangan disoalkan amanah malam kita bawah jagaan. Untuk kita nak pastikan paling tidaknya dalam masa 3 tahun yang kata had malam itu paling tidak dah boleh baca Quran. Yang abadah saja. Bukan itu saja, tapi lebih lagi. Kan? Seperti yang itulah. Jadi kalau dalam Quran, dalam soal suami isteri ini, kan, contoh dia rujuk dalam surah Ar-Rum. Ini surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Okay. Ada yang hafiz di sini, yang dah hafal Quran. Saya pun tak habis. Ya, makanya sepatah. Bukan satu ayat yang hafal sikit kan. Okay. Dalam ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surah Al-Azim. Apa maksudnya? Maksudnya ada di antara bukti kekuasaan Allah. Allah telah cipta untuk kamu. Ayat ini turun selepas Allah cipta Adam. Itu ayat yang ke-20. Betul Allah beritahu kita, min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basharun tantashirun. Allah cipta Adam daripada tanah, kan turab. Turab dalam bahasa Arab bermakna ialah tanah. Berbagai jenis tanah terbanyak. Di sini kalangan ulama macam-macam. Macam kita bumi ada 7 lapis, kan? So 6 lapisan tanah Allah ambil cipta Adam. Sebab lapisan ketujuh ialah tanah neraka, contoh tak diambil. Kan? Jadi campuran tanah macam-macam. Kan? Jadi bila Allah cipta Adam, bahasa ni kita ingat sejarah kita kan, cipta manusia ini, ada tak kawan dengan siapa? Nak kawan dengan malaikat, malaikat terlalu baik. Malaikat tak makan, tak minum, tak tidur dan sebagainya. Nak kawan dengan syaitan, dia kata iblis tu makhluk Allah ciptakan juga. Itu unsur nombor 1, tak berani langsung. Dan syaitan tak mau sujud langsung, tak mau hormat langsung Adam ni. Sebab dia tahu dia lebih kuat, sebab dia diciptakan daripada api. Ya? Untuk Allah cipta daripada tanah. Dia tak boleh respect, dia tak mau hormat. Ya? Di kadang-kadang kau dengan siapa? So ada merayu doa supaya ada teman, ada sahabat. Turun ayat yang ke-21 ni. Kan yang terbukti kesan Allah kita untuk kamu, kan, seorang isteri azwaja. Tapi daripada mana? Daripada diri kamu. Min anfusikum, daripada diri Nabi Allah Adam itu. Kan? Dan kita sudah maklum, nama wanita Allah cipta daripada tulang. Tulang mana? Tulang rusuk. Bukan tulang kering, bukan tulang lengan, tapi tulang rusuk. Itu ada signifikan yang tertentu yang Allah nak sampaikan kepada kita. Tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk mana dia straight, lurus tak ada. Yang bengkok. Dia bengkok, amanahnya seorang suami mesti luruskan. Macam mana nak lurus? Bijaksana lah. Kepak kuat sangat patah. Kepak lembut sangat, bengkok macam tu juga. Macam mana nak buat? Yang pentingnya Allah minta seorang suami luruskan tulang bengkok itu. So apa falsafahnya? Falsafahnya ialah, kan, minta maaf kalau perempuan, fitrahnya seorang wanita itu sebab asalnya tulang itu keras sifatnya, kan? Sebab itu di sini Nabi pun beritahu kita bila wanita itu keras, di
sini maksudnya keras apa? Keras hati. Kita kata kepala, ketegak, degil. Ini orang perempuan. Itu nampak dia diam, dia lembut, dia baik dia. Sebenarnya memang kepala, kalau batu, kalau simen, kalau besi. Kalau dia mawalah saya sebut bahasa itu. Kan? Dia perlu bimbingan. Siapa ke suaminya. Dan suami pula macam mana? Kak saya boleh tanya Allah kita Adam tu manusia pertama yang kita mewarisinya sebagai golongan lelaki. Sifat tanahnya apa? Campur gaul macam-macam di tanah. Dia ada tanah. Dia nak ada tanah hitam, ada tanah kamu, ada tanah sebut semua ada. Jadi ciri orang lelaki fitrah. Semua jadi ada pada seorang lelaki. Agak dicampur tanah macam-macam jadi macam mana? Panas. Betul. Fitrah kita orang lelaki ni panas. Apa maksud panas di sini? Panas barang. Untuk saya tak terkejut. Kalau saya sebagai seorang kaunselor, pernah jadi kaunselor pun, kalau isteri mengadu, suaminya panas barat, memang tak terkejut. Kenapa? Sebab itu fitrahnya daripada dia. Tak boleh elak. Ini semua yang ada di sini lelaki. Tuan-tuan, kita semua ada sifat itu. Tak boleh elak. Sejauh mana kita kawal, dia apakah lagi dalam hubungan dengan isteri kita contohnya. Tak boleh kalau kita guna kata fitrah kita itu habislah. Sama juga macam perempuan tadi kalau dia guna kan silah kata kepala itu, ada ikut dia je lah. Habis lah. Tak jadilah. Sebab itu Allah letakkan kenapa bila Allah letakkan Hawa kepada Adam, tak letakkan daskunu ilaiha. Itu apa? Asal kata musakana daskunu sakinah masdarnya. Ya, yang baru saya kata masdar lah. Dia sakinah. Apa maksud sakinah? Kita bisa dengar kata sakinah itu iaitu ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, keamanan, kebaikan semua sekali. Itu tujuannya. Jadi bila berkahwin, Allah selalu doakan bahagia kan. Untuk itu baru selalu orang doa begitu. Bahagia til jannah. Bahagia bahasa Melayu, til bahasa Inggeris, jannah bahasa Arab. Hebat orang Melayu kita. 3 bahasa ada guna sekaligus. Kan? Bahagia kita betul. Itu bahagia itu macam mana? Letak di mana? Yang kita bahagia itu kat mana? Apakah rumah banglo? Apakah rumah kotes? Bukan itu. Bahagia di dalam. Kita yang tahu. Suami isteri itu yang tahu sebenarnya. Yang bersembah lah. Kan? Saya tak besar, tak besar semua sekali. Kan? Lepas tu saya kalau ada sesi konseling dengan pensyarah, dengan ada PhD semua, kita mengaji tak tinggi. Memang cukup juga. Dia pun sampai PhD, tapi dalam rumah tangga apa? Sebab apa ni di sini? Kan? Tenteramnya tak ada, damai tak ada, tak rasa bahagia. Duit banyak. Kata besar, Allah besar. Kan? Kata Allah bertertib pada kita macam mana? Wajah Allah baik. Mawaddah warahmah. Apa maksud mawaddah? Kasih sayang. Luas tu masuk kasih sayang tu luas. Kan? Maksudnya di satu seginya ialah kata give and take. Itu yang kena Tuan Rasul tadi tu. Tuan Rasul macam mana? Yang kita pandang bahan kiri kita. Dia tu keras kepala. So jangan ikutlah naluri itu. Betul, bukan senang tu. Sebab itu kalau dalam fiqh kita mungkin pernah dengar kan, bila nak mencari calon-calonnya kan, perlu juga dilihat kalau bahasa perumpamaannya ialah enggang sama enggang, pipit sama pipit. Apa maksudnya? Iaitu sekufu muka paha dalam bahasa fiqhnya. Sekufu. Dia tak boleh kalau enggang dan pipit jadi susah nanti dalam kehidupan rumah tangga. Kalau nak duduk lama, nak duduk sakat cari dua macam kita di sini, okey, kan tak salah. Kan tapi sudah nak duduk lama, hari-hari dia tengok muka dia. Kan? Itu maksud kesihatan yang luas. Okay? Dan yang keduanya Allah kita lama dah ni Al-Quran ni kan? Iaitu rahmah. Apa maksud rahmah? Kelas kasihan, kelas ihsan, bertimah rasa. Sudah satu kan? Sebab itu tak sepatutnya Indonesia pada saya lah. Indonesia ini kan, kita terpaksa rubal dan juga luluskan di Parlimen iaitu Akta Keganasan Rumah Tangga 1944, Pembinaan 1948.
Kenapa ada apa itu? Keganasan rumah tangga. Kenapa perlu itu? Dan kena kabut, contoh juga kena ambil. Boleh dibuang Mahkamah Sipil. Kan? Juga kita kan macam hal rumah tangga pun boleh juga kena ambil kes. Macam apa keganasan rumah tangga. Pada saya tak perlu itu. Cuma menyebabkan Muslim lah sepatutnya tak terlibat. Sepatutnya kalau kita memahami ayat 21 tadi. Kan? Ini sayang-sayang tapi lebam di mata isteri. Tak betul lah. Kan? Sayang-sayang tapi isteri pelantik suami. Kalau dia ada terpegang hitam, hijau, merah. Suami silap dulu saja. Yang kenal lelaki itu kan. Sekarang dah terbalik tau. Dengan kata keganasan, suami dia pukul isteri tidak. Sekarang dah terbalik dah. Kan? Dah ada dah kes yang isteri mendera suami. Dia bilang orang pelik kan? Tapi dah ada lelaki itu. Kan? Tapi kenapa ada isu? Kalau kita faham ayat ini. Untuk Allah bilang tadi, kalau dalam masyarakat dia kata mawaddah, waw, rahmah. Waw itu dalam terjemahan bahasa Inggeris ialah dan. And. Bila dan, mesti dua sekali. Bukan or. Ataupun dalam masyarakat kata au, atau. Bukan atau, kalau atau salah satu. Tapi tidak. Kalau gunakan ayat tadi, waw, iaitu mesti dua sekali. Itu kasih sayang dan belas kasihan. Tak boleh pilih salah satu. Mesti ada dua sekali. Barulah dapat asal kenapa Allah ke awal kepada Adam. Maksudnya dari sisi perkahwinan tadi mesti berubah, iaitu untuk mencapai nikmat, bahagia, tenteram, damai tadi. Jadi, ya. Malam ni dapat itu menjadi hilang. Ya, tentu yang ada yang kan di sini semua dah berubah kan. Ada yang hujang lagi kan? Ada hujang lagi, ada kan? Semua dah berubah kan? Kan dia dah cucu. Kan? Asal itu lah. Bahasa mudah tadi dia. Kalau nak faham kan? Saya buatkan ibarat begini. Katakanlah isteri A. Isteri A disebabkan sifat mawadah, sayang kepada suami, maka isteri A masak untuk suami. Tak salah isteri A. Walaupun isteri ini dia tahu tugas masak, kalau nak ikut sebenarnya tugas siapa? Tugas masak. Sebenarnya tugas siapa? Suami ya. Betul tak dong? Betul tak? Tapi dia masak siapa di rumah? Isteri yang masak kan? Tapi kenapa tu? Kenapa dia isteri masak? Okay? Sebab sayang tadi tu, mawadah tu. Dia tahu suami keluar untuk cari rezeki. Kan? Bila balik nak makan, yelah. Dulu memanglah jadi dia cerita kerja. Terus tadi kita suami isteri kerja sebab kena lebih banyak. Bukan dia tolerit itu. Tolerit memang kena banyak. Tambah bagi suami isteri yang dua-dua bekerja. Ya, suami kena di situ juga tak. Dia kena tahu kalau yelah bila dia faham di situ memang tak apa tambah saya masak. Daripada mula kahwin sampai dah 10 tahun kahwin, asyik-asyik kampung buah goreng. Kan? Contoh ke itu dia contoh. Dah 10 tahun kahwin. Kan? Buku resipi beli. Kita tahu beli buku resipi, tapi letak kat kampung juga. Kan? Dia tak terbagian masakan. Itu kalau orang tua kan, antara ciri nak mengikat suami mesti pandai masak. Orang tua pesan dia tu kan, suami tak lari dah kan, tak lari masa tu lah, di belakang dia lari juga kan. Okey, jadi isteri A dipakai sifat mawadah, dia pun masak masak, dia pun masak tidak. Okey, dia sampai kita makan, kita abang belum kita makan. So dia beritahu, si A beritahu, abang makanan dah siap dimasak, ayam dah hidang, letak dekat dapur, dia beritahu rumah kita, abang pun dah makan. Ayam nak lipat kain. Kan? Ni isteri A ni. So kita tak faham orang perempuan ni, tak habis dengan kain. Betul tak kan? Betul tak kan? Pagi basuh kain, lepas tu lumuk kain, berdasar angkat kain, lepas maghrib lipat kain, lepas isyak itu sambung semua.
Okay. Jadi itu A kan. Kan cuba compare kan, buat bandingan dengan B. Isteri B pun sama. Dia pun mawadah juga. Sayang pada suami. Masak walaupun itu juga masak sebenarnya juga suami. Itu boleh tanya saya, tugas masak tugas apa? Saya akan jawab tugas masak adalah tugas chef 1. Dia kena masak kan. Okay. Jadi isteri B pun masak. Lepas masak dia hidap. Tapi siapa yang makan? Begitu abang, jom kita makan. Dia pun ambil pinggan suami, cedok nasi dekat suami. Tanya dekat suami, abang lauk mana? Tanya tu macam banyak sangat dia masak. Kalau kahwin saya kata jadilah seorang projek, sabit, tuang goreng. Itu yang paling simple kan. Itu kalau perempuan suami masak, yang depan dia masak, Maggi mee. Itu cukup terang. Dan sebab itu dia boleh rumah bujang lagi kan? Itulah makanan asasi orang lelaki. Jadi tindakan tak sama kan A dengan B. Sekarang ni tuan-tuan perempuan boleh respon pada saya. Antara tindakan isteri A dengan tindakan isteri B, siapa yang sebenarnya yang menepati maksud Allah yang kata mawaddah dan rahmah? A atau B? B. Saya yakin tuan-tuan akan jawab B. Sekarang kita cuba kaji kat mana kurangnya A. Dia tak buat apa. Apa yang dia tak buat? Rahmah itu. Sayang ada tak? Dah siap masak tak? Kan? Tapi rahmah itu, rahmah itu tak ada. Kan? So itu endingnya apa? Kita bayangkan suami tadi makan ketuk-ketuk seorang-seorang di dapur. Kan? Kelan motor tu benar kita. Kelan. Kan? Berbeza dengan si B. Sebab ada layanan. Okay, sebelum dia takkan berceluk nasi. Tuan-tuan kan, apa masalah kita membersih sabuk kan, dengan kita berceluk nasi kan salahnya kan? Tapi sebab pada dia bilang ruang untuk dia melaksanakan apa dia makan sebagai rahmat itu. Sebab suaminya letih ya, balik daripada gaduh letih lah gaduh kan? Letih. Jadi dia layan, maksud setelah layan tadi itu maksudnya kan, layanan itu. Suasana A dengan rumah tangga A dengan B memang tak sama kan. Suasana itu kita boleh nampak. Suami makan seorang di dapur dan tentu tak selera. Jadi sedap kita punya sekalipun. Yang berbeza dengan B, isi ada sebab itu editif untuk perempuan juga lah. Bila makan, perempuan walaupun dah kenyang, dah makan di pejabat, di rumah, bila suami makan, perempuan kena ikut dengan suami itu. Betul. Kalau nak pergi tempat lain, minta izin. Abang, ayah nak lipat kain. Tak apa. Yang awal beritahu, abang pergi makan seorang-seorang, ayah nak lipat kain. Itu yang jawab tu. Kan? Sebab waktunya bukan asal, orang nak kat kain. Lepas isyak, lain cerita. Kan? Okay. Juga dah kahwin tahap lain. Kalau tak kahwin, memang apa-apa, dia tak terkena. Tak apa, insyaAllah, tak kahwin akan faham. Right? Jadi, saya ni dah kata awam mana-mana kan. Tapi yang penting kita nak isi surat disajikan untuk kita dapat tip bahawa sebagai seorang Muslim kita dapat tidak kira ketiga yang kita akhlak itu kan. Sebab itu kalau kita ingat ya, satu hadis 40 hadis yang berapa ya, di mana yang pada satu hari yang Nabi dengan para sahabat datang malaikat ya, tanya yang soalan tadi itu. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Yang ketiga ialah akhbirni anil ihsan. Bila dia ada tentang kita kan, kabarkan kepada aku apa itu Islam. Nabi jawab, ilmu Islam. Itu kita dah sedia maklum dah ya. Bila ditanya tentang akhbirni anil iman pun kita dah tahu dah 6 rukun iman kita tu kan. Semua itu benda dalam kecuali akidah tu. Bila Islam itu lebih kepada syariahnya. Sebab Islam itu dia praktikal. Memang untuk praktikal. Solat kita, zakat kita, apatah lagi haji kan. Itu semua bentuk kata action, praktikal. Tapi iman lebih bentuk dalam, yang tak nampak begitu kan. Dan yang ketiga, bila dia akan tentang ihsan, dia Nabi tak jawab 1, 2, 3, 4, 5, tak ada. Sebaliknya Nabi jawab dalam bentuk yang kata phrase, dalam bentuk rasa ayat.
Kan? Apa dia? Anta Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa dia maksudnya? Iaitu apa yang bila kau beribadat, ibadat maksudnya bukan ibadat itu mesti solat saja. Apa saja kita buat sebenarnya. Kita bekerja, kita bermain, kita pergi market, di mana saja. Itu ibadah sebenarnya. Yang mesti kita buat aktiviti ini ibadah ni sebenarnya. Yang kita rasa aktiviti biasa bukan. Di sisi Allah ada nilainya. Dia kata ibadah. So, macam mana? Antak kepada Allah, kita beribadah di buat kerja apapun, pastikan ka'annaka ialah kita. Di mana kamu taruhu ialah Allah. Seolah kamu nampak Allah. Apakah kita boleh nampak? Tak nampak kan? Fa'in lam takun taruhu, maka sebetulnya kamu tak akan nampak Allah. Seperti Nabi jelas kepada kita, ini ini ialah fa'innahu ialah Allah. Sesungguhnya Allah yang nampak kita. Fa'innahu ialah Allah. Allah yang nampak kita. Semua ni lah mana pun. Contoh, kita ada suami isteri. Dia dah berkahwin, kita pindah 20 kelompok. Kita ada kelompok. Mak ayah, dia kata di boleh contoh ni, gopek. Kan? So dia dikit kalau kita berdua, dia dalam rumah. Siapa yang tahu? Kan? Jadi kalau isi kita berasah pun, dia benda. Kita tak tahu dia. Kan? Sebab handset semua dah suruh angkat, nak projek tak boleh. Dia macam itu. Kan? Saya mesti ingat lagi, ketika saya bawa masuk kerja, masa itu dia bertindak berdua. Saya juga adalah anggota takbir kalau di daerah dulu. Macam awal 90-an. Saya masuk servis kerjaan ni ke 1990. Awal lagi 1990. Kan? Jadi masa itu ada kesnya ialah suami lapas cerai di rumah. Okay? Isi datang lagi. Dia beritahu yang suami ni lapaskan sekian. Dia bagi suami kata dia tak pernah kata gitu. Dia tak lapaskan cerai pun. Dia rumah, ada saksi. So, saya nak jatuh hukum ni, saya nak dengar keterangan siapa, suami atau isteri. Kalau saksi tak ada. Isteri tak boleh rumah dah. Sebab dia dengar yang jelas, suami jatuhkan cerai pada dia. Tak malu sekali kan. Susah kan? Dia kata ihsan itu di mana saja kita berada, bila kita seolah ni kita nampak Allah. Dia kata amanah itu. Itu yang sekarang ini dipropori tentang integriti dan sebagainya. Tak lain tak bukan itulah namanya ihsan. Itulah di mana pun. Adalah ceruk mana pun balik kita sekalipun. Yang buatlah roblok di mana pun. Untuk kita saya pun tak mau lagi istilah digunakan ialah gaji pokok dan juga gaji bawah pokok. Pernah dengar macam tuan? Gaji pokok dengan gaji bawah pokok. Kita tak mau ada istilah tu. Sebab kalau saya juga yang sebelum dia tu kan, dan dia tumbing kan, dia sebutkan ni gaji pokok dan gaji bawah pokok tu ialah anggota tentera ialah gaji pokok ni polis lah, anggota pokok tu. Faham maksud saya kan? Kita tak mau ada istilah tu kan? Ada pula gaji pokok dan gaji bawah pokok kan? Tak betul tu. Kita tak mau dah. Mestilah kita tak mau. Kenapa? Ihsan yang Nabi dah ajar kita kan? Kita seolah apa kita buat, Allah nampak kita. Sebab itu kalau kita kes macam Gerald tadi tu kan, dan di rumah dia di bawah rumah tak ada siapa pun kan? Kalau kita rasa Allah nampak kita, kita tak lama nak kata tubuh ataupun nak tampar isteri ataupun nak tarik rambut dan sebagainya. Tak kira nampak pun. Itu zahiran kenapa boleh berlaku, khususnya di kalangan masyarakat Islam kita. Kita sepatutnya berlaku ya, kerana asas panduannya Al-Quran, Allah dah memberikan guideline apa saja sebenarnya dah ada dalam itu. Betul kalau orang tanya kan, macam mana nak buat roti canai pun ada dalam Quran. Peliklah kalau malam baru baca Quran, mana nak cari roti canai dalam Quran, memang tak lupa kan. Tapi ada ayat menjelaskan kan, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tulisnya ada roti canai, kena tanyalah tukar roti canai buat macam mana. Memang boleh pakai kaki ke, atau boleh pakai apa kan? Itu kita kena tanya ahlinya. Dapat kita roti buat benda itu. Maksudnya dalam Quran tak kecuali gaya hidup
seorang Muslim. Dan insyaAllah maksudnya kita sama-sama Bismillah kan. Kalau kita Bismillah ni ialah BBQ. Jadi saya dapatlah. Ya, maksudnya BBQ kijang tak besar. Kalau tak ada lagi apa pun rasa harus dia. Sebab Muslim khusus saya BBQ kijang dengan besar. Yang tak ada lagi apa angkat harus dia untuk dalam sungai supaya dia interaktif malam. Okey, jadi saya kira cukuplah yang kita dah sampai malam ni kan, untuk kata ialah misi sedikit apa kita panggil sebagai memang benda itu kena sentiasa ada. Allah pun sebut wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ingat-ingati kita ni manusia sentiasa lupa, tak dapat dilukiskan benda itu. Apalagi Mahdi pun kata yang mudah lupa kan. Jadi ingatlah kalau dia sentiasa ingat. Dan orang yang terbaik adalah orang yang sentiasa menerima apa saja nasihat dan juga teguran. Itu kita latih diri. Kita tahu kadang-kadang diri kita susah nak terima pandangan ini pada bos juga. Kadang-kadang bos kalau anak buah pandangan tak terima langsung kan, dia diktator mesti cakap dia yang betul. Itu ada juga bos macam itu kan. Maksudnya dia tidak menuruti sebagaimana Nabi Isa juga. Jadi kita terima pandangan, bahas dulu baru buat keputusan. Seperti begitu. Bukan awal nak buat bagi pandangan, tolak awal-awal juga. Jadi inilah kan. Tapi dia mesti tak macam tu. Dia okey. Kalau kita cakap tadi, yang kita fake ialah faham. Faham ni ialah faham agama. Waktu ini insyaAllah kita akan jadi orang yang baik. Saya kira itu saja pun. Ya. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian. Maaf kalau terasa tersilap kita bicara. Cuma ada perempuan kalau bahasa yang saya gunakan agak terasa. Kalau terasa kat mana, Allah kan, maaf yang banyak. Dan tanya sekali lagi kepada Ustaz juga kepada tuan-tuan yang akan mengikuti khusus atau khusus apa ni? Program itu lah ya. Untuk kontingen seluruh negeri ini kan. Alhamdulillah, syukur. Saya akhiri dengan apa semulia. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.